atas kes saman saya terhadap beliau, di mana mahkamah telah memutuskan untuk dia membayar kepada saya sebanyak RM120,000 dan memohon maaf secara terbuka, khususnya di page dia, di media dan juga di secara terbuka lah. Dan dia menyebut bahawa minta saya bersabar supaya diselesaikan antara peguam dengan peguam. Saya nak sebut kepada beliau bahawa ada beberapa perkara yang boleh diselesaikan apabila mahkamah telah membuat keputusan penghakiman yang muktamad, kecuali kalau dia nak membuat rayuan ke mahkamah persekutuan. Saya persilakan untuk yang berhormat sahabat saya Datuk Seri Sanusi untuk memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi dan juga keputusan Mahkamah Rayuan yang ternyata dia telah gagal dalam isu ini. Tetapi kalau dia tak nak buat rayuan lagi ke Mahkamah Rayuan, ke Mahkamah Persekutuan, penghakiman telah pun dibuat, iaitu dia penghakiman itu telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang dia bersalah memfitnah saya, dan dia perlu memohon maaf kepada saya, dan Mahkamah Rayuan menerima rayuan pencelahan saya, iaitu menaikkan hukuman daripada RM50,000 kepada RM120,000. Jadi dia kena bayar kepada saya RM120,000. Mahkamah tidak pernah memberitahu bahawa pembayaran itu kenalah dibuat melalui peguam dengan peguam, tetapi mahkamah memberikan keputusan yang dia kena membayar. Baik. Mahkamah Tinggi sebelum itu telah pun membuat keputusan yang dia kena membayar kepada saya dalam tempoh 14 hari. Dan tempoh 14 hari dia kena minta maaf dan juga membayar kepada saya dalam tempoh 14 hari. Lalu dia memohon penangguhan kepada Mahkamah Tinggi. Ini lama punya cerita. Dia memohon penangguhan untuk dia membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan, dan mahkamah membenarkan penangguhannya. Mahkamah membenarkan penangguhannya sehingga selesai Mahkamah Rayuan. Jadi Mahkamah Rayuan telah selesai, iaitu penghakiman sama seperti mana Mahkamah Tinggi, kecuali hukuman bayaran itu daripada 50 kepada 120,000. 14 hari tetap kekal. Sekarang sudah melebihi daripada 14 hari. Sepatutnya pada saya, dia tak perlu tunggu untuk berurusan antara peguam dia dengan peguam saya. Dia boleh, ada cara. Di sini undang, kalau dia nak bank in terus, transfer daripada akaun dia kepada akaun saya pun boleh. Boleh. 120,000 campur 15, iaitu kos mahkamah di Mahkamah Tinggi. Kemudian 5,000 lagi 10,000 lagi kot. Maknanya semua 145,000 lah. Kos Mahkamah Tinggi dengan kos Mahkamah Rayuan, campur semua tu 145,000. Dia boleh transfer terus online kepada akaun saya. Jadi bila dia transfer terus dan dia WhatsApp dan dia publish, dia telah selesai dengan saya. Okey, selesai. Kemudian dia buat permohonan maaf. Jadi selesai. Jadi tak perlu lagi melalui peguam dengan peguam. Tetapi apabila melebihi dari 14 hari, saya kena minta peguam saya kena bertindak. Jadi saya kena minta peguam saya untuk bertindak membuat tuntutan tersebut. Atau itu saya akan tunggu nasihat daripada peguam saya untuk sama ada nak memfail kebangkrautan ke atas dia, atau nak sita harta dia yang bernilai 120,000 untuk mengambil tindakan untuk disita. Itu saya hanya menunggu sajalah apa nasihat guaman yang boleh saya lakukan, dan peguam saya sedang membuat penelitian ini. Sedangkan benda ni tidak pun menyulit untuk beliau selesai. Kalau dia minta, kata dia nak selesai antara melalui peguam dengan peguam, no problem, dia boleh beri duit kepada peguam, kemudian peguam itu masuk kepada peguam saya. Kalau tak mau direct dengan saya, peguam tu boleh
bank in kepada peguam saya, kemudian peguam saya akan serahkan kepada saya. Jadi, tetapi itu pun dia tidak buat. Itu pun dia tidak buat. Sebaliknya, satu yang sangat mengecewakan saya, dia telah merosakkan satu majlis yang sepatutnya penuh beradab dan sedikit dalam majlis rumah terbuka Malaysia Madani sempena Aidilfitri yang dihadiri oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Kedah. Jadi saya fikir satu perkara yang tak wajar lah dia menjerit Tuanku, dia saman patik. Saya menjaga adab saya. Kali pertama dia masuk ke dalam dewan mengiringi Tuanku tak nampak saya masa tu. Jadi dia nampak saya ulur tangan kepada dia. Saya salam dengan dia. Sepatah saya tak bercakap dengan isu-isu ni. Dia hanya ketawa saja kepada saya. Sebab saya menjaga adab majlis yang harus kita sebagai pemimpin, dia sebagai menteri besar, kita harus menjaga adab tersebut. Tapi bila nak balik, Tuanku nampak saya, terus Tuanku salam, dan saya pun mengulur tangan untuk salam dengan Tuanku. Tuanku tanya pada saya, apa khabar Datuk? Saya kata baik, alhamdulillah sihat. Kuatkah lagi? Dia kata, Datuk kuat berkat tumpang kekuatan Tuanku dan juga kekuatan PM. Dia balik kepada PM, ni kenalan lama saya. Dia beritahu kepada PM, saya ni kenalan lama dia. Memang kami duduk naik kapal terbang selalu dulu-dulu ni, dan dia cerita kepada PM, ni dulu ni kuat ni, lawan ni. Lepas itu PM berkata, lah pun syarat pun kuat lagi. Jadi itulah maknanya, saya cakap itu saja. Saya tidak pun nak mengadu kepada Tuanku, nasihatlah Menteri Besar Tuanku ni, tolong bayar duit kat saya cepat Tuanku. Saya tak minta, sebab saya tahu itu adab majlis kita jaga. Tetapi saya cukup mengecewakanlah apabila dia memalu. Saya ingat dia bukan saja dia memalu diri dia, tapi dia memalukan Tuanku. Dia menjerit-jerit 2 kali. Boleh dengar dalam video dia, iaitu dia saman patik Tuanku, dia saman patik Tuanku, sehingga Tuanku dah pergi dah 2 ke 3 langkah. Tuanku pusing balik tengok saya. Ya kah? Ya Tuanku, saya kata dia tak bayar lagi Tuanku. Jadi saya nak kata apa? Ya Tuanku, dia tak bayar lagi Tuanku. Jadi dia kata tak bayar lagi ya, kena bincang lah dia lah. Itu dia kata saya minta diskaun. Jadi saya fikir bahawa satu yang tidak wajar untuk diselesaikan begitu, sepatutnya dia boleh selesai mudah. 120,000 sebab dia kata beritahu berapa pun dia akan bayar sebelum itu kan, sebelum ini bila dia cukup yang kita akan bayar berapa pun akan ditentukan oleh mahkamah. Memang mahkamah dah tentukan 120,000 campur lagi 25,000 kos mahkamah, jadi 145,000 yang saya dipahamkan oleh peguam saya. Jadi dia kena bayar pada saya. Jadi benda yang sukar, dia telah mencalarkan nama baik satu majlis yang dihadiri oleh Kebawah Duli Tuanku. Jadi saya harap kalau dia nak selesai isu ini, dia kena selesai segera. Kalau dia kata nak selesai melalui peguam, saya minta peguam dia menghubungi peguam saya dan terus masukkan wang. Kalau tidak, saya terpaksa meminta nasihat daripada dua mansat peguam saya, sama ada perlukah untuk memfailkan kebankrapan ke atas beliau. Tapi saya tak fikirlah ke situ untuk saya nak ambil tindakan, sedangkan benda ini benda yang begitu mudah untuk dapat diselesaikan. Jadi saya harap dia tidak lagi lewat-lewat dan melengah-lengahkan perkara ini. Dan yang keduanya ialah kalau duit nak kena tunggu peguam dengan peguam, minta maaf. Satu benda yang sangat simple untuk dia buat permohonan maaf. Jadi dia sudah disahkan oleh mahkamah rayuan bahawa dia melakukan fitnah terhadap saya. Jadi saya harap dia akan bertindak sebagai seorang yang seorang menunjukkan sebagai seorang statement lah, bukan seorang budak insan yang bertindak yang macam budak-budak di sekolah mengacung. Orang Kedah panggil mengacung lah. Orang Kedah mengacung dekat Tuanku tengah-tengah majlis orang.
Dia mengacung kat Tunku. Jadi saya fikir satu benda yang tidak wajar. Okay. Kita bagi tempoh tak sebelum nak file dari Itu 14 hari itu saya fikir dah tamat. untuk yang second time. Yang second time pun sudah pun dah berlalu lah. Puasa pun dah sebulan. Jadi kita sebelum nak letakkan tu nak suruh ini berpindah. Yang tu saya akan dapatkan nasihat daripada peguam saya. Ya. Untuk filekan untuk buat rayuan dia untuk menghentikan tu kan tempoh 14 hari Dia boleh buat. Kalau dia masih boleh buat lagi. Okay. Kalau dia tak nak bayar, okey dia file ke mahkamah federal, mahkamah persekutuan untuk dia mohon rayuan untuk mengenepikan keputusan mahkamah tinggi dan juga keputusan mahkamah rayuan. Dia boleh buat. Maksudnya pihak Datuk tak dapat info lagi. Saya tak dapat info apa-apa daripada peguam saya sama ada YB yang Muhammad nak rayu. Tapi kalau dia nak rayu, macam saya sebut sebelum ni lah, kalau dia buat rayuan sungguh, saya pun akan membuat rayuan pencerahan untuk menaikkan hukuman tersebut daripada 120 kepada sekali ganda lagi lah, sekali kurang. Saya sebenarnya ada dua pilihan. Kalau dia lewat bayar, sama ada saya boleh file ke penggerapan ataupun saya tunggu denda tu dia akan bertambah. Dia ada dia punya orang panggil apa? Bila lebih daripada sehari berapa dia? Sehari berapa puluh, sehari berapa ratus begitulah. Dia akan kalau dia lewat bayar lepas daripada tempoh 4 hari tu. Permohonan maaf sebab tu buka masih belum dibuat. Ini pun ada 2 pilihan, ada tak? Istilah dia backup ataupun kena bayar lagi sekali. Lagi bayar sekali lagi kalau dibuat rayuan atau dia saya tak buat backgroundkan dia. Jadi kalau dia nak buat lewat, benda tu akan dia ada istilah undang-undang dalam mahkamah tu, denda tu akan meningkat. Sehari berapa, lewat sehari sekian. Dia punya tambahan dia kan. Ada kan yang saya minta kat Linda tu, apa yang keputusan mahkamah tinggi tu kan, dia ada bagi apa-apa. Okey. Lain-lain ada? Isu lain sikit tu. Boleh? Ada lagi isu ni, isu solusi ni. Berkenaan dengan komen MP baru ni lah kepada Parti Amanah Negara, DAP dan PH secara general lah. So dia kata DAP ni merupakan abang besar dalam gabungan PHPN, kerana bila amanah dan juga memuda tegak UMNO berkenaan dengan pengampunan Diraja Najib, dan tapi DAP tidak ditegur oleh UMNO. Jadi dia claim kata DAP ni adalah abang besar lah dalam PHPN. Dia apa komen tu? Baik. Pertama sekali saya nak sebut, mohon maaf ni amalan mulia. Mohon maaf, memaaf adalah amalan mulia. Sama ada kita buat salah ataupun tak buat salah, hari raya kita bermaaf-maafan. Kita pergi minta maaf. Minta maaf dengan semua orang. Sama ayah, mohon maaf lahir batin. Kita dah buat salah. Kita pun tak tahu kita buat salah, tak buat salah kan. Siapa pun tak tahu. Jadi itu satu amalan mulia. Jadi bagi saya bahawa bila amanah timbalan presiden parti saya, mohon maaf. Saya tak tahu macam mana proses sebab saya tak ada dalam perjumpaan timbalan presiden dengan Datuk Zahid Hamidi di tempat majlis rumah terbuka Datuk Zahid. Tapi saya hanya membaca daripada laporan media kata dia minta maaf. Maknanya dia satu mohon maaf itu benda biasa. Satu benda yang sangat mulia yang perlu menjadi amalan pada kita. Permohonan maaf dan memaaf ialah untuk menjernihkan keadaan, memurnikan hubungan, menjernihkan keadaan dan menjadikan silaturahim kita ini akan lebih baik. Jadi apa masalah pada dia nak mempersoalkan yang kami mohon maaf yang UMNO tak tengking DAP dan sebagainya. Kita dah faham bahawa DAP sendiri pernah pergi memohon maaf kepada Abang Jo Premier. Mohon maaf, dia terbang daripada Kuala Lumpur ke Kuching untuk bertemu dengan Premier Sarawak, iaitu Abang Jo. Mohon maaf.
maknanya itu satu benda yang sangat-sangat baik. Jadi dalam situasi ini, isu pengampunan Datuk Seri Najib ni semua sudah sedia maklum dah. Maknanya sudahlah kita menjernihkan kembali dari segi hubungan yang telah dititahkan oleh Di-Pertuan Agong dalam memperkukuhkan kerajaan perpaduan ini. Ini yang disarankan dititah oleh Kebawah Duli Tuanku yang Di-Pertuan Agong. Bukan macam Tuan Berhim kata inilah dia bahana kahwin paksa. Adakah dia nak saya fikir Tuan Berhim ni macam menuduh yang paksa itu ialah Di-Pertuan Agong. Tuan Berhim kena jawab siapa yang paksa. Adakah dia ada bermaksud bahawa yang Di-Pertuan Agong paksa PH dengan BN ni kahwin paksa? Ini pula. Dia maknanya itulah dia menunjukkan bahawa bagaimana Raja-Raja Melayu ni melihat keperluan kepada menjernihkan situasi keadaan politik negara untuk kita bawa pacu ke hadapan insya-Allah. Jadi tindakan mohon maaf tu satu amalan murni juga. Amalan murni. Biasa. So, tadi kita PH dengan apa? Tadi sudah amanah dengan Amor macam telah tak sepakat lagi. Kan buatan PH sudah silap amanah dengan Amor. Maaf dah saya Biasa. Ada Dia biasa dalam rumah tangga. Macam tu lah dalam rumah tangga ni. Lah dia kena lelaki bini hari-hari. Keli. Tapi beranak je lah. Beranak. Beranak. Hari-hari berkeli. Bini beletiak kat dia kan. Allah, tak tolong basuh pinggan lah apa. Jadi itu kalau biasa. Asam garam dalam hidup berumah tangga dan juga asam garam dalam hidup berpolitik pun macam tu. Tetapi yang penting pemimpin dia tahu bahawa hak mana dan sebagainya. Sebab itu kita tahu hak kita perlu kita jernihkan kekeruhan dia yang ada sedikit sebanyak berlaku. Jadi yang penting kita serahkan isu pengampunan pulanglah kepada Kebawah Duli Tuanku yang Di-Pertuan Agong. isu mohon maaf tu tak perlu dipolitikkan. Tak perlu dipolitikkan. Macam majlis hari raya ada politik apa? Majlis hari raya, orang yang buat majlis hari raya di negeri Kedah, kita nak politik akak-akaknya, dia pun sendiri kena pergi. Jadi bagi saya ini bukan isu lah. Dan saya pun tak tahu dia sedar apa tidak sedar. Yang Presiden PAH dan beberapa orang pemimpin PAH dibuat tanda tangan menyahut Tun M proklamasi Melayu Muslim Melayu. Adakah selama ini mereka kecam Tun M? Mereka kecam macam-macam Tun M ni sepatut tumpu cleaning lah, sepatutnya tumpu sejadah tikam semayang, pilih-pilih raya, macam-macam mereka kecam. Dan berumur dan sebagainya. Hari ini mereka sendiri yang pergi dan berbagai-bagai tuduhan. Tun M pernah tuduh 2000, saya tak ingat tahun 2000 apa, isu dari PAH ni parti KB. PAH ni parti KB. Jadi adakah Tun M pernah minta maaf kat mereka? Ataupun mereka nak memaafkan bagi pihak orang Mali dan sebagainya yang mereka sendiri laungkan satu ketika dahulu. Jadi isu hanya semata-mata nak pergi, ini isu Melayu. Jadi saya pun tak tahu apa isu Melayu apa yang mereka nak angkat. Sedangkan Tun M pernah sendiri menyatakan tanah reserve Melayu itu ibarat menjadikan orang Melayu seperti mana kaum orang Indian di Amerika. Tun M pernah sebut waktu dia jadi Perdana Menteri dulu. Dan Tun Uji Hadi tidak boleh menafikan tentang isu dia pernah mengatakan bahawa untuk menghapuskan hak istimewa orang Melayu kalau PAS diberikan kuasa, walaupun dia menafikan selepas itu beberapa tahun yang kemudian ni bila diterbitkan balik laporan daripada utusan Malaysia itu, dia menafikan, dia kata itu salah report dan sebagainya. Ini saya ambil ini kenyataan bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Datuk Helmi Yahya. Ini disiarkan di dalam Tun Mahathir punya ni Yayasan Perdana. Dia punya blog dalam page Yayasan Perdana. Nanti saya nak buka balik.
Perdana Leadership Foundation. Hapus hak istimewa orang Melayu cerita lama PAS, kata Dr. Helmi. Ini masih ada lagi ni dalam apa nama Perdana Leadership Foundation, iaitu Yayasan Perdana yang di bawah Tun Mahathir. Masih dimuatkan lagi yang Tun Mahathir tak buang. Tun Mahathir tak buang, staf dia pun tak buang. Kenyataan, kecaman daripada kritikan daripada Dr. Helmi, MIC dan sebagainya terhadap kenyataan Ustaz Hadi kata nak hapus hak istimewa orang Melayu. Jadi mereka nak pergi proklamasi apa hak Melayu. Mereka sendiri ada pemikiran ke arah untuk menyahkan apa yang terkandung dalam perlembagaan. Cuma bila kepentingan politik Melayu, jadi daripada kata tidak, ini apa nama Rasulullah pun dulu dia bermula dengan tonggak dia adalah kaum dia, bangsa dia. Sedangkan dulu dia pada baca hadis, laisa minna man da'a ila ashabiyah, bukan daripada kalangan aku mereka yang berjuang atas dasar perkauman kebangsaan yang sempit. Ni 1986 gitu. Presiden Pakin ada cakap semalam kata memang bincang pasal tentang lain saja kan. Ya. Saya hanya bincang bab tu saja. Saya tak tahulah apa yang, tetapi isunya kalau bab tu pun menunjukkan kemunafikan politik lah. Bagi saya itu menunjukkan kemunafikan politik pada PAS dan juga Tun Mahathir. Bila sampai kepada satu peringkat, mereka gunakan agama, tunggang agama dalam satu peringkat, gunakan nama bangsa, tunggang bangsa untuk kepentingan politik dia. Sedangkan dulu ini Tun Mahathir sendiri merakamkan dalam dia punya, saya kata apa nama website apa nama Perdana Leadership Foundation ini, yang Ustaz Hadi pernah berkata tentang isu itu. Dan Tun Mahathir sendiri pernah berkata bahawa tanah lidah Melayu ini menjadikan orang Melayu seperti mana kaum dari India di Amerika. Okey. Balik pada soalan musim tu yang bertanya pasal dakwaan kata DAP itu bangsa tu untuk menafikan anak Melayu dan menafikan. DAP sebagai abang besar ni siapa dia nanti buat kenyataan? MD kita Siapa dia DAP yang buat kenyataan? Yang Om Kiamin dia Kevin bukan pimpinan DAP kan? dia mewakili, dia cakap kalau statement dia macam ni tu. Kalau PH dengan PN nak teguh bersama, perlu pegang pada beberapa syarat lah. Antara syarat dia adalah menolak untuk pengampunan belanja. Tak, isu dia begini. Pemimpin DAP tak berkata apa, itu dia hanya bercakap. Dia bukan pimpinan DAP. Dia telah melepaskan jawatannya. Jadi saya tak boleh nak merujukkan kata itu sebagai satu kenyataan DAP. Dia hanya bekas ahli parlimen. Kalau tak silap dia. Maksudnya DAP bukan bangsa dalam gabungan PHPN tu. Dan kerana abang Sam dan Anwar sendiri menafikan. Baru ni ceramah di apa nama? Di sini. Apa pula abang besar ni? Untuk komen sikit pasal progres perbincangan kursi PHPN kat dalam ni. Macam mana? Jadi, macam ramai ni. Kat satu hari ni. InsyaAllah dalam penyelesaian. Saya tidak dapat apa-apa maklumat lagi tentang perbincangan yang difahamkan hari ini berlaku. Saya belum dapat maklumat. Ada tim dua belah pihak ni berbincang. Saya tak dapat maklumat apa-apa maklumat, dan saudara dia pun tak terlibat dalam perbincangan tadi ni. Tetapi kita sentiasa ada progres daripada dulu sampai sekarang. InsyaAllah akan datang ni akan ada progres. Dan perbincangan itu macam saya sebut tidak akan selesai hanya satu dua perbincangan. Dia akan pergi kepada step by step dan sebagainya, insyaAllah. Ada sasaran kursi tak daripada PH nak bawa kursi ke? Yang tu kita tunggu pengumuman kita nanti, insyaAllah. Bila selesai kepada perbincangan, itulah sasaran kita yang sebenar, insyaAllah. Bincang pusat ni pembinaan pusat tu lah. Dah negeri. Bincang lagi. Ya. Melibatkan siapa dalam negeri Kedah? Apa dia? Dalam negeri Kedah tu melibatkan siapa? Ada apa nama tim kita diketuai oleh bukan Puan Nurin. Nurin dan mereka Datuk Aziz ketuai. Dia kita 5 orang.
negara mana lah tu? Macam ni. Untuk confirm tak Depa belum report lagi kat saya. Dia tak tak tahu. confirm tu. Eh? Confirm tanding ke tak tu? Apa dia? Dia tak tu. Dia tak boleh pergi jawapan. Satu parti. Ada. Satu parti dia tak boleh pergi jawapan. Dia berbincang kalau tak kampung ni kalau mana. Ya, dia tak boleh pergi. Satu parti. Itu gelak lah poster pun dia juga. Tak boleh kan? Gelak kan? Itu sekali lah. Itu happy ada orang masuk lagi lah. Okey. Dia boleh Start. pergi nama-nama. Saya share tu tadi. Alright.